السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Tafsir Ibn Katsir, yakni pada juzuk yang pertama. Kita masih di dalam membincangkan suratul Fatihah pada ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ini sambungan pada ayat yang keempat daripada suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ia bermaksud ia menguasai hari pembalasan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita, dialah yang menguasai hari pembalasan. Dan juga bermaksud juga Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai segala alam. Alam yang ada ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasai, termasuk juga hari pembalasan, di mana hari pembalasan itu adalah merupakan satu alam yang amat hebat, satu alam yang amat besar. Termasuk alam ini, termasuk juga semua adalah merupakan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan pada muka surat 32 kitab kita. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari hadis ini direkodkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah, yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna aqmin indallahi rajulun tasamma bimalikil amlaki wala maliku illallah. Yang bermaksud, julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menjuluki dirinya Malikul Amr, yakni raja segala raja. Kerana tidak ada malik, raja yang sebenarnya, kecuali Allah. Yakni sesiapa yang berani menggelarkannya Malikul Mulk, raja pada segala raja, yang mana gelaran itu amat hina di sisi Allah. Kerana apa? Raja segala raja itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang mengambil gelaran ini diletakkan kepada dirinya, ianya adalah merupakan satu kesombongan yang menghinakan. Yang mana Malikul Mulk adalah merupakan hak Allah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Kita boleh kata kita ni ada raja, tapi bukan raja ke atas segala raja.
Dan dalam kitab yang sama juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samaa biyaminihi thumma yaqul ana al-malik aina mulukul ardh aina al-jabbarun wa aina al-mutakabbirun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada kitab yang sama. Maknanya daripada kitab yang daripada himpunan Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Hadis ini daripada himpunan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maknanya itu dimaksudkan daripada kitab yang sama. Dan periwayatnya adalah sahabat yang hebat ini Abu Hurairah. Di antara sahabat yang paling banyak menghafal hadis adalah Abu Hurairah. Walaupun dia memeluk Islam agak lambat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan hafalan kepada dia dengan sebab doa barakah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana apa yang disebut di sini, kata Rasulullah SAW, Allah yakni pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya, lalu berfirman, akulah raja yang sebenarnya. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah mereka yang merasa perkasa? Dan di manakah orang-orang yang sombong? Ini dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala dia berkuasa. Yang bumi ini akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita gambarkan tangan Allah itu seperti kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada lah anggota badan seperti kita. Ini serah kepada Allah bagaimana Allahu a'lam bimuradiha. Apa yang telah maksudkan dengan tangan itu serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apa hakikatnya. Cuma jangan ada di gambaran kepala kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini beranggota seperti makhluk. Allahu a'lam. Jadi ulama-ulama mengatakan kepada kita, wallahu a'lam bimuradiha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan maksudnya, serah kepada Allah. Itu bukan kerja kita. Cuma apa yang kita perlu faham di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggenggam bumi. Allah Ta'ala akan melipat langit bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala akan himpunkan semua, termasuk langit-langit ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat. Langit yang kita tengok besar, hebat, ciptaan Allah yang paling hebat adalah langit. Besar dia, di mana disebut dalam hadis yang sahih, langit yang pertama. Langit yang pertama ini di mana ketebalannya 500 tahun perjalanan. Langit yang pertama, hadis sahih. Di mana anda kata dicampurkan semua ni, langit pertama campur bumi dan semua ni termasuk matahari, bulan, bintang. Dan kalau diletakkan pada langit yang kedua hanya sebesar cincin saja. Langit yang kedua lebih besar daripada langit yang pertama. Dan di antara langit pertama langit kedua ni 500 tahun perjalanan. Dan anda kata langit yang pertama dan segala isinya termasuk bumi, bintang dan sebagainya, dan termasuk langit pertama itu diletakkan pada langit yang kedua hanya sebesar cincin. Dan begitu seterusnya lah. Langit yang kedua dicampur langit yang pertama, dicampur dengan segala apa yang ada isinya, diletak pada langit yang ketiga hanya sebesar cincin. Itu hadis sahih. Dan jarak di antaranya adalah 500 tahun perjalanan. Dan di antara langit-langit ini, selepas daripada langit yang ketujuh pula ada air. Macam mana bentuk, Allahu a'lam. Disebut dalam hadis yang sahih. Jadi apa yang kita nak nyatakan di sini, langit adalah merupakan ciptaan Allah yang hebat. Di mana apabila Rasulullah bangun waktu pagi, di antara apa yang Nabi lihat adalah yakni langit. Dan Nabi baca, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu adalah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nak menggambarkan kepada kita sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan juga pertukaran malam dan siang itu tanda bagi orang yang berakal. Jadi sesungguhnya langit ini adalah ciptaan yang hebat. Walaupun sebegitu,
di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan lipat langit ni. Yang besar macam ni Allah Taala lipat. Begitu juga bumi yang kita boleh huni berjuta-juta orang ini pun kecil di sisi Allah. Dan kesemua tu Allah Subhanahu wa taala kecil, umpama satu genggaman sahaja. Jangan pula kita terbayang Allah Taala menggenggam macam kita lah pula. Kerana Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'un basir. Allah Taala tu tak sama dengan sesuatu. Kita ni adalah sesuatu. Kita ni adalah sesuatu selain daripada Allah, dia panggil sesuatu yang hadis. Yang Allah Subhanahu wa taala tu qadim. Allah Subhanahu wa taala adalah qadim. Kita ni hadis yang baru. Jadi maknanya kita ni tak sama dengan Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan ataupun kalimah-kalimah begini, sama ada dalam Al-Quran ataupun sebut pada hadis, senang kita Allahu a'lam bimuradiha, Allah Taala yang mengetahui maksudnya apa. Cuma kita meyakini Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menghimpunkan langit dan bumi ini dengan satu himpunan sahaja. Mana kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala yakni bersifat dengan sifat qudrah. Allah Subhanahu wa taala mengadakan dan meniadakan semua alamnya dengan sifat qudrah, sifat kekuasaan. Jadi itu adalah merupakan senang sangat bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana hadis ini nak mengajak kepada kita itu kekuasaan Allah. Untuk kita meyakini itu kekuasaan Allah. Dan kerana dengan inilah yang kita ni berharap kepada Allah, sebab Allah Taala Maha berkuasa sebegini. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Sebab Allah Maha berkuasa. Langit dan bumi ini adalah kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari itu, hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan berkata, akulah raja yang sebenarnya. Summa yaqul anal malik. Akulah raja yang sebenarnya. Di manakah raja-raja bumi? Allah Taala tanya, ainal mulukul ard. Allah Taala tanya, mana raja-raja bumi? Raja-raja yang di bumi mana semua? Ainal jabbarun. Di manakah yang maha perkasa, yang ni kuat? Jabbarun. Di manakah? Dan wa ainal al-mutakabbirun. Al-mutakabbirun itu adalah merupakan satu dari nama Allah. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Masuk di sini Allah Subhanahu wa taala ada sifat kesombongan. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dua nama Allah ni kita tak boleh beramal. Yang itu adalah milik Allah secara mutlak. Siapa yang ambil sifat ini, muka Allah Ta'ala, muka Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ada daripada nama-nama Allah yang Allah Ta'ala suruh kita beramal. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, murah dan sayang, itu patut kita beramal. Dia kena ada sifat itu. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir tak boleh. Itu adalah Allah Ta'ala punya semata-mata, tak boleh. Tidak, manusia akan jadi sombong dengan sebab ada itu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Manakah mereka yang merasa perkasa? Al-Jabbar itu perkasa, maha kuasa, maha berkasa. Siapakah, di manakah mereka yang merasa mereka berkasa? Mereka kuat apabila mereka mendapat jawatan sebagai pemimpin, sebagai raja. Dan di manakah orang-orang sombong dulu dengan sebab jawatan mereka, dengan sebab mereka ni dilantik sebagai raja dan pemimpin? Mana mereka yang sombong dulu? Ni tak ada siapa yang nak jawab ni hari kiamat ni. Yang mana hari kiamat ni apabila dibangkitkan di mahsyar, semua orang dalam keadaan tidak ada satu pakaian pun. Dan semua orang dalam keadaan tidak berkhitan. Semua orang akan bangkit di mahsyar dalam keadaan tidak ada pakai selipu apapun. Nak menunjukkan kehinaan kita. Sebagaimana seorang bayi lahir, begitulah semua orang dibangkitkan di mahsyar. Di antara yang belum mendapat pakaian adalah Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW itu adalah orang-orang mula-mula mendapat pakaian. Yang lain daripada itu memang lambatlah. Nah, di waktu inilah Allah Subhanahu wa taala tanya, ainal mulukul ard, ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Manakah raja-raja bumi? Di manakah mereka-mereka yang merasa perkasa? Dan di manakah mereka-mereka yang sombong? Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti. Tak ada siapa yang bangkit ataupun akan membangunkan kepalanya untuk menyahut ini. Semua orang takut.
Semua orang takut. Sehingga apabila Rasulullah menyebut di mana setiap orang akan bangkit di mahsyar tanpa ada pakaian dan tanpa berkhitan, Aisyah tanya, apakah orang tak tengok? Apakah orang tak tengok? Orang lain punya. Nabi kata tak ada siapa nak tengok. Hari yang takut, hari yang menggerungkan, tak ada siapa yang nak tengok. Orang punya fikir masalah masing-masing. Itu pun tak cukup nak fikir. Siapa yang beriman kepada Allah, dia dah tahu dah, rupa ini macam ni lah rupanya mahsyar. Dia dah beriman, dia yakin sungguh-sungguh, dan dia juga beramal dengan keyakinan dia, dan dia menghimpun segala amal-amal yang soleh. Orang majnun bangkit di mahsyar, ini adalah keyakinan selama ini. Inilah yang aku yakin dulu. Dan siapa yang tidak yakin ada mahsyar, dia akan dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan takut. Maknanya bagaimana kita mempelajari rukun iman itu, hendaklah kita pasak jauh-jauh, dipanggil sebagai akidah. Akidah ni simpulan iman, simpul sungguh-sungguh. Bukan semata-mata hafalan, tapi simpul sungguh-sungguh rukun iman itu dia panggil akidah. Dengan sebab rukun iman yang kita simpulkan itulah kita berharap kepada Allah. Kita mengadah tangan kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dengan penuh keyakinan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita ni orang bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, jadi kita ni orang yang mengingati Allah, banyak menyebut Allah, dan jadikan kita ni orang bersyukur kepada Allah, dan minta kepada Allah biar Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengelok membaikkan amalan kita. Kenapa kita tangan? Sebab Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu. Dan kenapa kita buat macam itu? Kita yakin kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada Allah di dunia dengan akidah yang disimpulkan ketat-ketat di dalam keyakinan lubuk hatinya, di hari akhirat besok, ini biasalah dia kata. Ini biasa, apa yang kita iman dulu, inilah keadaannya. Jadi orang beriman ni selesa, sebab dia yakin apa yang disebut oleh Allah dari sudut iman, rukun imannya, dan dia bersedia dengan amalan soleh. Ini kita nak betul-betul ni. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan limanil mulkul yawm lillahi wahidil qahhar. Yang bermaksud, sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Surah Al-Mu'min ayat 16, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut limanil mulkul yawma lillahi wahidil qahhar, yang bermaksud kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini. Allah Taala tanya ni, nak pelak mereka-mereka yang rasa kuasa masa mereka hidup. Allah Taala tanya ni, semua ni orang boleh dengar di mahsyar ni, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Allah sendiri jawab, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Allah Subhanahu wa taala zat yang esa, sifat Allah pun semua esa. Nah, itulah keyakinan kita. Yakin apa? Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa, yang memiliki segala kesempurnaan dan maha suci Allah daripada segala kekurangan. Itulah yang kita pasak dalam diri kita. Dengan sebab itulah kita sembah Allah. Dengan sebab itulah kita sembahyang, sebab yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang memiliki segala kesempurnaan, Tuhan yang Maha Suci daripada segala kekurangan. Allah Taala tak ada kekurangan. Sebab itu kita sembahyang. Kenapa kita habis duit wang ringgit untuk tunaikan haji umrah? Sebab yakin Allah Ta'ala itu Tuhan. Ini yang nak dipasak dalam hati kita, dipanggil sebagai akidah, ikatan iman. Dalam hari Jumaat, pas lah, baru Jumaat ni, saya ada berkhutbah di Banting, dijemput berkhutbah Jumaat. Lepas khutbah, ada makmum tu kata, Ustaz, khutbah hari ni bagus. Saya kata bukan saya yang tulis khutbah, saya hanya membaca khutbah. Yang menulis khutbah itu daripada pihak JAIS. Saya hanya membaca, bukan saya tulis. Nak cerita pasal kepimpinan. Jadi bagus. Jadi bagaimana? Satu nasihat kepada kita yang tak lama lagi nak bertanding pilihan raya dan sebagainya. Nasihat yang suci ni, maknanya kalau kita tak mampu untuk menunaikan amanah, tak payahlah. Kan dalam khutbah yang lepas kan ada hadis
yang menceritakan Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, mintalah berilah jawatan kepada saya. Nabi kata kamu lemah. Yani kamu lemah. Jawatan itu boleh menyebabkan kehinaan dan kerugian. Nabi kata dalam hadis sahih itu. Jawatan itu boleh menyebabkan kehinaan dan kerugian. Abu Dzar Al-Ghifari ini tak boleh bayangkan satu orang yang memang zuhud. Asalnya ketua kaum, dia jadi masuk Islam dia zuhud. Tapi dari sebab kepimpinan itu Nabi tak beri kepada dia. Nabi kenal siapa. Ini bukan kita nak mengatakan pada siapa-siapa, siapa-siapalah. Siapa-siapa yang mewakili mana-mana parti politik, ingat. Ya, ini kepimpinan itu adalah amanah. Kalau amanah itu tidak dapat ditunaikan, bagaimana kehinaan dan kerugian? Kata Rasulullah SAW. Dan dalam hadis, dalam khutbah itu juga ada hadis riwayat Muslim bagaimana siapa yang diberikan jawatan oleh Allah tetapi dia tidak dapat tunaikan amanah dengan jawatannya, Nabi kata orang itu tak akan masuk syurga. Apa manfaat dengan jawatan kalau kita tak masuk syurga? Apa manfaat dengan kekayaan apabila kita tak masuk syurga? Apa manfaat dengan sesuatu kekuasaan kalau kita tak masuk syurga? Apa manfaat? Hidup kita ni tak lama lagi akan mati. Semua ni, maksud saya dan semua yang ada ni, semua manusia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan mati. Di hari akhirat kelaklah Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan semua. Yakni apa yang kita amalkan, apa yang kita buat ni, itulah di hari akhirat kelak Allah Taala akan sempurnakan balasan. Yang kita beramal, beriman dan amal soleh untuk. Sesiapa yang tidak beriman sudah tentulah masuk neraka terus, tak beriman kepada Allah. Sesiapa yang melakukan maksiat kepada Allah, dia beriman tetapi maksiat itu lebih daripada pahala, masuk neraka juga. Jadi bagaimana? Di antara maksiat kepada Allah tidak menunaikan amanah. Kan Nabi katakan tanda munafik itu ada 3. Ayatul nifaqi salasatun idza haddasa kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3. Apa idza ayatul nifaqi salasatun idza haddasa kadhiba. Dia bercakap, apabila bercakap bohong, apabila dia janji dia mungkiri, apabila diberi amanah dia khianat amanahnya. Tanda munafik. Jadi sebenarnya nak apa? Jadi kalau kita ni ada dalam diri kita nak mencari kepentingan kekuasaan, kepentingan jawatan itu untuk peribadi, tak payahlah. Neraka ni takut. Tapi kalau kita mampu untuk memegang amanah itu, ya tak apa-apa. Kan ada setengah orang kata kalau nak kaya, kata dia, masuk politik. Manakala itu ada dalam diri kita, jangan jadi ahli politik. Sebab apa? Neraka tempat. Sebab dah ada dalam diri kita tu sifat yang tidak mahu amanah. Kan ada je orang kata kalau jadi politik kan semua macam tu, Ustaz. Kalau itulah sikap kita, tak payah jadi orang politik. Sebab apa? Nabi kata, ya hai Abu Dzar, dengan jawatan inilah yang akan menghina dan merugikan. Ingat tu. Jadi tak apa. Jadi kita tidak nak sebut siapa-siapa, tidak nak mengatakan mana-mana parti, tapi sebagai ingatan. Di mana jangan menyebabkan dengan sesuatu jawatan itu kita jadi hina di hari akhirat kelak, dan kita akan mendapat kerugian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri pun menyebut di dalam hadis ini, ainal mulukul ard, ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Allah Taala tanya, di manakah raja dunia, di manakah orang-orang yang merasa perkasa, dan di manakah orang-orang yang sombong? Nak jadi kesemuanya kena jadi pemimpin. Apabila jadi pemimpin, dia akan jadi kuasa, berkuasa. Apabila jadi pemimpin, dia akan jadi sombong. Ini Allah Ta'ala kata, ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Manakah orang-orang mereka-mereka ni? Di manakah orang yang dia masa diberi kekuasaan dulu, dia rasa dia berkuasa, perkasa, dia boleh buat apa sahaja. Dan di manakah orang yang dia rasa sombong? Inilah. Kita tak payah, tak payah impikan benda-benda macam ni. Elok-elok kita pencet beribadah kepada Allah, beriman dan beramal soleh, syukurlah. Kan imam kita tadi bacakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang ini berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang ini bagi mereka syurga, di bawahnya mengalir sungai. Surah Al-Baqarah kan.
Ini kita nak masuk syurga ni kunci apa? Kuncinya iman dan amal soleh. Jadi tak payah, kita dah tak lama nak pergi. Bila tak lama, bila-bila masa. Bila-bila masa. Tak ada siapa yang boleh jamin dia keluar daripada surau ini dia boleh hidup. Tak ada siapa yang boleh jamin. Sebab boleh sampai kepada ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan cepat dan tidak akan terlambat. Yang penting kita ni iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Ingat dalam diri kita, iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Amal soleh itu termasuk di dalam al-bir, yakni kebajikan, al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Yakni kebajikan al-hasanat, amal-amal perbuatan yang baik itu adalah menghapuskan amalan-amalan yang buruk, dosa-dosa. Itulah. Jadi dalam diri kita, motivasikan diri kita nak buat amal-amal yang soleh sahajalah. Tak payah kita bergelumang dalam perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita rugi. Melainkan kita tu mampu untuk memegang amanah, ya okey. Sebab di dunia ini mesti ada pemimpin, tapi pemimpin tu dia tahu dia ni boleh memegang amanah, boleh memikul amanah, ya tafadhal. Itu. Adapun penyebutan selain darinya di dunia ini dengan nama Malik Raja sebenarnya lebih dimaknai sebagai sebuah majaz kiasan. Yakni raja-raja dunia ini sebagai bentuk majazi, kiasan. Secara hakikinya rajanya Allah. Maknanya tak salah kalau kita kata dia raja, saya raja, itu tak salah. Sebab apa? Secara hakikatnya orang beriman akan menisbahkan raja yang sebenarnya Allah. Yang ada ni sebagai pinjam saja, majazi. Mana bentuk kiasan hanya sebagai pinjaman. Contohnya, orang beriman ni dia tidak akan kufur kepada Allah walaupun perkataan itu seolah-olah mengambil pada tempat Allah. Bukan. Contohnya, di tempat kerja saya itu ada contoh, kita buat contoh, di tempat kerja saya itu bos saya itu dia kuasa sungguh. Dia kalau tak suka dia transfer orang bila-bila. Kuasa itu secara majazi. Sebagai orang beriman, perkataan itu bukan hakikat, secara majaz, secara kiasan, secara hakikat. Orang beriman tak akan beranggapan yakni manusia berkuasa seperti Allah. Tidak, jadi sebagai majazi. Inilah maksudnya nak faham di antara majazi dan juga hakiki. Ada satu orang berkata dia sebagai raja secara majaz, bukan dia kata sebagai hakiki. Bukan. Hakiki itu Allah. Jadi bab ini tak ada masalah bagi orang beriman. Apabila kita belajar ilmu akidah, perkataan kita tu tidak membawa kepada maksud kufur kepada Allah. Begitu. Sebab dalam diri kita ni Allah sahaja. Contohnya, orang tanya kita, haji dah lama tak datang ke surau. Ni dah datang. Oh, saya alhamdulillah dah sihat dah, alhamdulillah. Macam mana buat? Kita hari jumpa doktor, dia bagi ubat tu sihat saya. Sekarang sebagai orang beriman, perkataan itu makan ubat sihat tu ada secara majaz. Kita tak boleh kata haji jangan cakap macam tu, kufur kepada Allah. Tidak. Dia cara cakap secara majaz. Kalau orang kafir dah tentulah dia menganggap ubat itu menyembuh. Dengan secara hakikat tu beza antara orang beriman dan juga orang kafir. Orang kafir dia menganggap makhluk tu boleh memberi mudarat dan manfaat. Orang beriman dia beranggap makhluk tu secara majaz. Walaupun perkataan dia tu hampir sama untuk nisbah kepada Allah. Itu nak faham. Misalnya dalam firman-Nya berikut, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi malik, raja bagi kalian. Contohnya di sini, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi malik, raja bagi kalian. Perkataan ini, perkataan daripada kaumnya tu, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja. Raja itu kepada Allah secara hakikat, tetapi perkataan itu diberi gelaran kepada Talut. Maknanya perkataan sejarah majaz. Jadi bermakna apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kepada kita lah di sini. Orang beriman, perkataan dia itu tidak membawa kufur sebab keimanan dia sudah ditapis. Ini adalah merupakan perkataan yang kalaulah satu pihak dia boleh jadi kufur kepada Allah, orang kafir dia boleh jadi kufur. Sebab apa? Malik tu, raja tu benar raja bagi diri dia, yang mengangkat diri dia. Tapi orang beriman tak mengangkat diri dia sendiri. Dia tidak beranggapan dia mengangkat diri dia sendiri. Yang memberi kekuasaan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya.
Kata ad-din berarti pembalasan dan atau perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq." Dan bermaksud pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya din. Maksud ad-din di sini Maliki Yaumiddin. Kita tengok dia punya ayat tu. Al-Baqarah ayat 4 kan, yang kalimah yang akhir Maliki Yaumiddin. Apa yang dimasukkan ad-din? Malik tu ada kita faham perbahasannya, kita dah bahas dalam bulan lepas dan campur dan juga yang tadi. Malik itu adalah raja pada Allah Subhanahu wa taala. Yaumiddin, yaum tu hari lah. Ad-din, apakah maksud ad-din di situ? Kata ad-din berarti pembalasan atau perhitungan. Secara bahasanya ad-din itu berarti pembalasan atau perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh bagaimana ulama-ulama menyebut pembalasan dan perhitungan itu. Contoh satu ayat Allah Subhanahu menyebut yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq, yang bermaksud pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Ad-din itu kata ulama berdasarkan pada ayat ini adalah merupakan pembalasan, hari pembalasan, Yaumuddin, yaumul hari. Ad-din itu maksudnya pembalasan. Ini dipahami oleh ulama, yang ulama itu faham daripada surah An-Nur ayat 25. Nah, itu ad-din. Dia juga berfirman, "Inna lamadinun", yang bermaksud apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan. Mana dinun itu membawa masuk ad-din, mana pembalasan. Mana ad-din itu membawa masuk pembalasan. Mana dia punya dalilnya? Dalam surah An-Nur ayat 25 kata ulama, ad-din itu membawa masuk pembalasan. Begitu juga surah As-Saffat ayat 53 membawa masuk ad-din itu adalah pembalasan. Jadi apa tuan? Masuk di sini, ulama-ulama ni bukan mereka-reka, bukan. Ulama-ulama ni orang yang Allah Ta'ala beri iktiraf, kepandaian, kebijaksanaan, sehingga mereka ni diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaiannya merungkai yakni makna-makna di dalam Al-Quran. Jadi apabila ulama merungkai satu kalimah itu, ulama-ulama akan menunjukkan dalil ataupun burhannya. Ad-din tu mana masuk ad-din sebagai pembalasan atau perhitungan dalam surah An-Nur ayat 25. Ataupun boleh juga rujuk dalam surah As-Saffat ayat 53 yang bermaksud apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan. Madinun, inna lamadinun, maknanya diberi pembalasan. Jadi sebelum kita pergi jauh, ingatlah dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala raja. Mana raja ni semualah, semua ni dalam kekuasaan Allah. Alam dunia ini dan juga alam akhirat kekuasaan Allah. Dan sebegitu juga pembalas ataupun yang akan memberi balasan kepada amalan kita tu Allah. Allah yang akan memberi balasan kepada kita. Kan apabila seseorang tu dibangkitkan di mahsyar, kan ada dia punya dia punya saksi-saksi. Kan apabila dibangkitkan di mahsyar ada saksi. Di antara saksinya adalah diri sendiri sebagai saksi. Mata, telinga, tangan, kaki akan jadi saksi pada diri kita sendiri. Dan di antara saksi yang lain, alam kesemuanya akan jadi saksi. Yang tiang yang kita sandar, kursi yang kita duduk, sejadah yang kita duduk, kapet yang kita duduk, rehal yang kita pegang akan jadi saksi. Segala tu akan jadi saksi apa yang kita buat. Pada saat ini akan jadi saksi. Yang pertama, saksi diri kita akan bersaksi terhadap apa yang kita buat. Mata jadi saksi, telinga jadi saksi, dan alam akan jadi saksi. Dan di antara saksinya Allah Subhanahu wa taala sendiri akan jadi saksi. Dan di antara saksi yang lain pula adalah yakni malaikat. Malaikat akan jadi saksi, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di samping malaikat itu menulis, dan malaikat juga akan jadi saksi. Di mana itu adalah saksi. Jadi apa yang kita cuba poinkan di sini, Allah Subhanahu wa taala berkuasa dan Allah Taala Maha Adil untuk memberi pembalasan, sebab Allah Taala akan bawa semua saksi itu. Maha Adil Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai saksi tak cukup. Bukan bermaksud Allah Taala tidak adil, tapi Allah Taala nak menunjukkan adilnya dia.
Allah Ta'ala Maha tahu, hanya Allah Ta'ala sahaja pun sudah cukup sebagai saksi. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk keadilan. Kamu tak boleh nak komen lagi dah, wahai makhluk, tak boleh manusia. Kamu dah tak boleh nak berbahasa dengan Allah. Allah Ta'ala saksi. Diri kamu akan jadi saksi terhadap apa yang kamu buat. Alam seluruhnya akan jadi saksi terhadap apa yang kamu buat. Dan juga malaikat yang menulis itu akan jadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi mana kita nak berhujah dengan Allah? Maknanya pembalasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat besok penuh keadilan, lengkap. Dan siapa yang diadili oleh Allah ke syurga memang dia puas. Bukan sebab amalan dia. Kadang kita ke syurga ni bukan amalan kita sangat, tapi dengan sebab kasih sayang Allah. Dengan sebab kasih sayang Allah. Siapa yang masuk neraka dengan sebab diri dia lah. Dari mana Allah Ta'ala bawa saksi sehingga manusia pun tak boleh berhujah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kerana itulah tuan-tuan, sama-samalah kita memperbanyakkan doa. Sebab doa itu sebagai ibadah. Paling senang kita nak dapat pahala dari Allah, doa. Ad-doa wa doa ibadah. Banyakkan doa. Banyakkan doa. Hingga Nabi SAW menyebut yang ini dalam sujud itu tempat berdoa. Di antara tahiyat akhir dan juga salam tempat berdoa. Doa itu hajat. Tapi di sisi kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, doa itu sebagai ibadah. Pahala dah pula. Kan apabila kita berhajat dengan makhluk, dengan manusia, hanya hajat saja. Kalau dia tunai tak tunai, itu satu situ saja. Tapi tak ada benda lain. Tapi kalau kita dengan Allah, hajat dengan Allah, hajat itu adalah milik kita berhajat. Dan Allah Ta'ala jadikan doa itu sebagai ibadah. Banyakkan doa, banyaklah sebagai peluang sebagai ibadah kepada Allah. Doa sujud di antara tahiyat akhir dan salam tu kita berdoa. Sujud memang luas lah kawasan untuk kita berdoa. Kalaulah solat maghrib 6 rakaat pun boleh kita berdoa. 6 sujud, 6 rakaat pula. 3 rakaat, 3 rakaat maknanya 6 sujud. Bukan 6 rakaat. Jangan buat maghrib 6 rakaat pula. Kan ustaz ni apa ni? Silap. Silap kan manusia. Kan saya manusia, terutama manusia dan silap. Yang tak silap ni Allah. Nah, jadi 6 rakaat. 3 rakaat, 6 sujud. Banyak. Lepas maghrib lagi 2 rakaat lagi, doa lagi sebelum maghrib. Azan.
والشرف والقدر وبعد مقام الله. Dan kata adil berarti pembalasan atau perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma idzin yuwaffihimullahu dinuhum Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq." Yang bermaksud dan pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Surah An-Nur ayat 25. Dan juga dia berfirman, "Inna lamadinun." Apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan. Jadi apa dalam diri kita jangan ada ragu, jangan ada keraguan. Memang Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan. Jangan ada keraguan. Pasak dalam hati kita memang tak ada keraguan. Kita akan dibangkitkan di mahsyar nanti. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Yang bermaksud orang cerdik adalah yang mahu mengkoreksi dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang yang cerdik. Al-kayyisu, orang yang cerdik. Bagaimana orang cerdik? Yang ini orang yang mengkoreksi, yang dia mengkoreksi. Dia correction, apa, membetulkan, betul, membetulkan, correction bahasa Inggris kan. Jadi kadang-kadang dia terjemah tu bahasa Inggris koreksi. Correction bahasa Inggris kan. Sebab dia bahasa apa ni? Dia Indonesia kan. Correction tu bahasa Inggris, koreksi. Koreksi bukan pengorek. Korek tu lain tu korek. Ini pengorek, koreksi ni correction asalnya bahasa Inggris. Membetulkan dirinya. Jadi kita ulang. Orang cerdik adalah yang mahu mengkoreksi, yakni membetulkan, correction. Dia buat pembetulan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Orang cerdik. Jadi kalau orang tak cerdik, dia tak buat pembetulan dan dia tidak berbuat baik untuk dia setelah kematian. Orang tak cerdik, maknanya mafhum mukhalafahnya, yakni apa yang dipaham sebaliknya. Orang cerdik bagaimana? Nabi kata, orang yang membetulkan dirinya bila masa dia hidup dan dia berbuat baik dan berbuat baik untuk kehidupannya setelah kematian. Masa hidup dia akan buat baik, sentiasa dia buat koreksi, sentiasa dia muhasabah, sentiasa dia muaqabah diri dia, bangkit malam-malam muhasabah, dan apabila sentiasa dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita tak nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa? Mana kita kena buat pembetulan diri kita setiap masa. Jangan kita rugi. Jadi rugi macam mana? Tiba hari akhirat baru kita nak betulkan diri kita, tak ada guna dah. Masa sekarang lah koreksinya, bangun seorang-seorang malam-malam, kita buat koreksi, buat betul diri kita, istighfar, minta ampun kepada Allah. Memang itulah kita sentiasa salah kepada Allah, minta ampun, istighfar. Nabi SAW yang tidak ada dosa tu pun ada riwayat Nabi ni istighfar 100 kali. Ada riwayat istighfar 70 kali, itu tak ada dosa. Nabi SAW salat sambil bengkak dia punya lutut-lutut, dia tidak ada dosa. Aisyah kata, kenapa teruk macam tu? Umpamanya beribadah, apakah salah? Nabi kata, aku jadi orang bersyukur. Syukur. Jadi kena bersyukur, kena koreksi diri kita. Bangun malam-malam, istighfar banyak-banyak. Inilah kerja kita. Kita tak payah nak betulkan orang lain, betulkan diri kita. Penting dia fikir diri kita, jangan tengok orang lain, tak tengok diri kita. Ini Nabi kata, kita ulang, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdik adalah orang yang mahu mengkoreksi, membetulkan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Yang ini apa yang untuk setelah mati? Amal soleh lah. Kita buat amal soleh. Jangan lupa tuan-tuan, kita betulkan diri kita, yang ini bekalkan dengan amal yang soleh. Dan faham sebaliknya, mafhum mukhalafah, orang yang tak cerdiknya, orang yang tak betulkan dirinya dan dia tak berbekal dengan amal yang soleh untuk dia mati. Ini orang yang tak cerdik. Artinya ia akan sentiasa menghitung-hitung amal perbuatannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini orang ni di mana menghitung-hitung segala amal perbuatannya, sebagaimana Umar Al-Khattab pernah berkata,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa ta'ahhabu lil aradil akbar ala ma la takhfa alaihi a'malukum. Yang bermaksud hisablah, ini buatlah perhitungan untuk diri kamu, untuk diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan hitunglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, yakni hari yang diperlihatkannya amal seseorang sementara semua amal kalian tidak tersembunyi darinya. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan, kita ulang ini perkataan Umar Al-Khattab ni. Orang yang dijamin syurga, 10 orang yang ada nama dia ni, 10 orang yang Nabi sebut ahli syurga. Tengok bagaimana amal hidup dia, bagaimana. Umar Al-Khattab ni pemimpin yang cukup adil, sehingga fitnah itu tertutup dengan sebab Umar Al-Khattab. Tapi bila dia ni meninggal, pintu fitnah itu terbuka. Maknanya orang yang amat digeruni, yang hebat lah, sangat-sangat diberi yakni kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang warah zuhud pada Allah. Jadi kalau kita ni nak jadi ahli syurga, tengok bagaimana peribadi sahabat Nabi SAW adalah nombor 1 lah. Lepas tu tengok sahabat bagaimana Umar dia berkata, hisablah, yang ni buat perhitungan untuk diri kamu sendiri sebelum kalian dihisab. Kamu tu keadaan sama lah. Kita hisab diri kita sebelum hari kiamat, kita dihisab sekarang. Sekarang kita hitung amalan kita bagaimana, sembahyang kita sempurna ke tidak. Yang ni nak sempurna sembahyang kita mesti dengan wudu. Nak wudu dia bermula daripada kenal air lagi, dan juga mesti kenal pula najis. Barulah kita faham sempurnanya wudu. Dan apabila sempurna wudu, tengok pula solat kita bagaimana. Solat kita, apakah kita berbuat solat. Kadang-kadang orang solat tapi dia tak solat sebenarnya. Hakikat dia tak solat sebab dia ni tidak khusyuk. Jadi kita kalau kita solat, naklah kita sedar memang kita solat. Apabila kita dah sempurna wudu kita, masuk dalam solat, solat tu kena khusyuk dan kena khuduk, rendah diri kepada Allah. Orang yang dalam solat dia ingat selain daripada Allah, dia tidak khuduk. Apabila kita bersolat, naklah kita tahu kita tengah solat. Jangan kita solat ni kita tak tahu kita tengah solat. Assalamualaikum baru kita ingat solat rupanya. Tak betul. Mana kita kena usaha, kita kena tahu yang kita tengah solat. Kita usaha, kita ni tengah solat. Menghayati bacaannya, menghayati pergerakan dalam solatnya. Di tempat kita tasbih dan kita hayati tasbihnya. Tempat yang kita takbir, hayati takbirnya. Di tempat yang kita berdoa, kita hayati doanya. Tempat ruang untuk kita boleh tambah doa, masa sujud tambah doa. Sama ada dalam bahasa Arab kita sebut, sama ada dalam bahasa Melayu kita hadirkan dalam hati kita. Dan kita doa di tempat yang kita sebutkan tadi, di antara tahiyat akhir dan juga salam, itu tempat yang kita dituntut untuk kita berdoa hajat kita. Hajat yang pertama, hajat selamat di akhirat, selamat dunia dan akhirat. Allah Ta'ala datangkan satu doa yang simple, yang ringkas tapi padat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu baca dalam sujud kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wa na'fu 'anil hisab. Tu minta juga dalam doa dalam sujud kita. Kita minta Allah Subhanahu wa taala mudahkanlah ni masa nak mati ni, tuan-tuan, mati tuan-tuan. Dalam keadaan sakarat tu semua datang. Segala apa yang kita buat dia ditunjukkan kepada kita. Syaitan itulah saat akhirnya nak menghasut kita, menggoda kita agar kufur kepada Allah saat akhir. Itu kita takut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wa na'fu 'anil hisab. Bacalah masa kita sujud, bacalah di antara dua sujud, bacalah doa kepada Allah, maghfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca doa minta ampun kepada kita, minta ampun kepada ibu ayah kita. Apabila kita ingat ibu ayah kita, Allah Ta'ala akan ingat kita. Sebab orang yang buat baik kepada kedua ibu bapanya adalah orang yang terima perintah Allah. Kan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kan Allah Ta'ala perintah, yakni jangan sembah selain daripada Allah. Kepada kedua ibu pun adalah dibuat baik. Siapa yang doa kepada ibu ayah, dia buat baik kepada ibu ayah dia. Di mana Allah Ta'ala akan buat baik kepada kita. Allah Ta'ala suruh kita buat baik kepada kedua ibu ayah kita. Masa hidup kita buat baik kepada mereka. Masa mereka mati kita buat baik. Di antara buat baik kepada ibu ayah, kita minta ampun kepada mereka, itu keperluan mereka.
Dan orang yang buat baik kepada ibu ayah termasuk dalam pesanan Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala larang kita menyembah selain pada Allah, dan Allah Ta'ala suruh kita buat baik kepada kedua ibu ayah. Jadi maknanya dalam sujud kita baca minta ampun di atas mereka, masa di antara tahiyat dan juga salam minta ampun kepada mereka. Dengan kita minta ampun, kita buat baik kepada mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang belas kasihan kepada kita, sebab kita ikut perintah Allah. Kan orang ikut perintah Allah kan tanda takwa kepada Allah. Itu tuan-tuan takut, takut nak mati. Tuan-tuan tak takut nak mati. Mati tu memang tak takut tuan-tuan selepas mati tu. Mati tu, nak kata mati tu semua orang mati. Orang kafir mati, orang beriman mati lepas mati tu. Mati ni tak ada nak fikir apa, mati setakat sakarat, hilang nyawa tu biasa, semua orang akan mati. Tapi lepas mati tu yang kita takut. Lepas mati, apa nak jadi dengan kita itu yang kita takut. Dan ini bermakna segala sarana, segala peluang itu kita kena ambil sebelum kita mati, agar kita mati ni kita senang. Di dunia ni kita sibuk tuan-tuan, sibuk sana, sibuk sini, yang bekerja pun sibuk, dah pencen pun sibuk juga. Kadang kita diuji dengan susah, dengan senang, kita diuji dengan kegembiraan, dengan kesedihan dan semacam-macam. Itu fitrah hidup kita, itu lumrah hidup kita. Tapi bila kita nak berehat, mati itulah saat untuk kita berehat. Masuk kubur, apabila kita masuk alam barzakh untuk berehat. Tapi kalau orang yang tidak ada bekal untuk akhirat, dia tak berehat. Dalam kubur bermula kesusahan. Siapa yang senang di dalam kubur, dia akan lebih senang seterusnya. Maupun daripada hadis Nabi, sesiapa yang dia susah di kubur, dia akan lebih susah seterusnya. Kalau orang yang masuk kubur dia tenang, dia tidur tuan, seperti pengantin baru tu tuan-tuan, itulah kita minta. Kita minta. Sebab setiap orang tak sama nasibnya. Masuk dalam kubur, ada orang disiksa setiap hari. Dia rasa lama sangat dalam kubur nak bangkit di mahsyar. Ada orang yang di dalam kubur dia seperti di antara waktu solat yang lain saja. Pendek je sebab dia gembira. Allah Ta'ala tidurkan dia, menampakkan nikmat syurga, dia gembira. Kita nak yang macam tu. Sikit je masa dia, seolah satu waktu solat kepada satu waktu solat bagi orang beriman. Begitu juga orang beriman dan beramal soleh, yang Allah terima iman dia, terima amal dia, dia mahsyar besok, umpamanya itulah bagi dia. Yang ini di antara waktu solat kepada satu solat yang lain bagi orang beriman dan beramal soleh. Bagi orang yang banyak masalahnya, dia seumpama berapa? Seumpama satu hari, seumpama 1000 tahun. Tak sama, setiap orang tak sama. Itu dia panggil Maliki Yaumiddin. Di dunia ni 24 jam tuan-tuan, 24 jam saya sama. Tapi di hari akhirat besok tak akan sama. Ada orang di mahsyar pendek je bagi dia masa. Orang lain Allah lamanya tak siap-siap. Tak sama. Tapi kadang-kadang di dunia kita pun ada yang tak sama walaupun 24 jam. Kalau kita gembira tuan-tuan, 24 jam sekejap aja. Tapi kalau kita tak gembira, lamanya. Kadang-kadang boleh pula. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Timbang, kita hisap, hitung diri kita, timbang amalan kita ni banyak cukup ke tidak ni, puasa kita macam mana, banyak ke tidak, solat malam kita bagaimana, zikir kita bagaimana, selawat kita bagaimana, baca Al-Quran kita bagaimana. Baca Al-Quran tu kan di antara jalan nak jadi orang kaya, jutawan akhirat. Satu huruf adalah satu kebajikan, dan satu kebajikan adalah 10. Kalau kita baca 20 muka surat satu hari, 30 hari kita khatam Quran, berapa banyak jadi orang kaya saja. Tapi kalau kaya akhirat ni tak ramai orang minta, tak ramai. Kalau dunia semua orang berumu nak kaya, kita biar orang-orang kita nak kaya akhirat. Allahu Akbar. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, yakni hari diperlihatkannya amal seseorang, sementara semua amal kalian tidak tersembunyi darinya. Malulah di hari akhirat besok, semua orang boleh tengok amalan kita. Tak ada satu yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satu. Tak ada satu pun yang tersembunyi daripada Allah. Kita sebutkan tadi, ada 4 saksi akan saksi kepada kita, dan tak ada satu pun yang sembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma idzin tu'araduna la tukhfa minkum khafiyah. Yauma idzin tu'araduna la tukhfa minkum khafiyah."
Ia bermaksud pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, yakni Tuhan. Tiada suatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya. Surah Al-Haqqah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman yang akhirnya pengajian kita ni, pada hari itu, bila hari kiamat kelak nanti, kalian, mana kita semualah, dihadapkan kepada Rabb, yakni Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada satu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi daripadanya. Tak ada satu pun yang akan sembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada ni bawa balik jadi sebagai pegangan kita, amalan kita. Pesan kepada ahli keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, agar kita ni tak masuk neraka, masuk syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.